أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak syukur pada Allah, alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat sehat, nikmat masa luar, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, nikmat semangat. Semua nikmat ni tanah kata Allah Subhanahu wa taala duk perhati kita. Allah nak beri kebaikan pada kita. Biasa ngaji kita ni nak duduk di hari Jumaat malam Sabtu lah. Kemudian tu hari ni jadi lain sikit, kejut sikit. Baik, beberapa pengajaran yang kita nak belajar hari ini, insya-Allah bersama kita dengar beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cak kat mana ni? Ada cak eh? Dekat sangat. Hot ni tak sedap ni. Ya, boleh. Baik. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wa la nasir. Maksud ayat, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, orang Yahudi, orang Nasrani dia takkan senang. Dia takkan senang selagi mana manusia semuanya, khusus pada orang Islam kita ni, ikut dia. Selama tu dia tak senang.
Malaysia setiap hari, setiap masa dia duk mikir nak buat lah mana we manusia semua ni ikut dia. Nah, maka kata Allah lagi, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allah kata dia kalau dah mutahaudah kata dia tu jahat. Mutahaudah kata orang Yahudi Nasrani ni nak bawa manusia kepada jalan yang binasa ni. Kita tahu dah, kita duk tiru, duk turut dia pula. Kata Allah, mu jadi gana ikutmu, aku tak peduli. Aku takkan tolongmu. Baik. Orang Yahudi, orang Nasrani, Malaysia, dia duk usaha, rancang, mikir, nak buat lah mana we manusia ni tiru dia. We kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiru cara dia. Cara berpakaian, cara hidup, cara kecek, budaya, adat, istiadat, cara pergaulan, cara jual beli, cara perniagaan, cara berpolitik. Semua dia mikir untuk nak tarik orang tiru dia. Dia buat ni, kalau lah dia buat gapo kau, dia tak molek mata dah. Nah, buat ni kalau dia mikir buat gapo kau, dia tak ada benda molek. Nah, mengikut hawa nafsu semata-mata. Nah, buat ni dia pasal tu. Jenis pesing ni puja pada hawa nafsu, puja pada hati, puja pada kehendak dalam hati dia ni. Nak gapo kena buat tu, kena layan nafsu, puja hati. Buat ni orang Yahudi, orang Nasrani, dia nak pergi break sekat tak sewi orang Islam ni, supaya mereka tak beragama Islam ni, tak boleh buat. Dia nak pergi sekat, lari, mu jangan maya, mu jangan pergi sejik, mu jangan puasa, dia nak sekat tak boleh. Dia usaha cekak dah jalan tu, nak pergi break supaya orang Islam jangan buat tu, jangan buat ni, apa hak Tuhan suruh jangan buat, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Maka dia fikir jalan soal lagi, kita tak usah hidup sekat dia, kita buat hak kita supaya tarik dia, dia tinggal agama dia sendiri, mari tiru kita. Dia mikir macam tu. Dia nak sekat kita tak sewi maya, boleh sekat tak? Boleh. Nak sekat kita supaya tak sewi kita ni beragama Islam, boleh sekat tak? Boleh. Maka dia mikir cara mana nak kena orang Islam, nak musnah ke orang Islam, nak hancur ke orang Islam, dengan cara dia buat satu pemikiran, we orang Islam sendiri tinggal agama dia, mari tiru dia. Tak betul ke dah? Benarnya suara pun padat dah tak? Baik. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tak ada kerja apa, duk fikir-fikir nak buat mana nak orang tiru dia, nak orang ikut dia. Maka belakang-belakang ni ada satu pemikiran. Hak ni kita bimbing benar. Pemikiran dia cuba nak manusia ni pegang satu kepercayaan, kata hidup kita ni tak usah mikir apa banyak, tak usah duk mikir apa ha ibadat, ha ketuhanan, tak usah mikir banyak, buat mengikut gapo hak hati nak. Tu hak lah ni dia duk bawa satu pemikiran, nama pemikiran itu hedonism. We orang hidup hanya nak buat keseronokan, hari-hari tak usah mikir apa, mikir nak seronok, nak gemar, nak suka semata-mata. Ni Isabella ni, dia ada pemikiran itu. Nah, jadi macam-macam lah kita kena hadapi anak-anak muda kita di hari ni.
mula timbul setengah-setengah tepat. Kalau kita biasa dengar baru-baru ni, jong tukar ni kawasan bakok jong tinggal agama Islam, dia ikut agama Buddha. Makin pengaruh. Nah, setengah orang dia tak nampak secara zahir kata dia tinggal agama Islam, tapi kelakuan dia tu sepengah dia tinggal ada juga. Secara zahir tu nampak sepengah dia orang Islam, tapi cara hidup dia orang dekat sana tu semaya pondok kepercayaan pelak-pelak syirik dengan Tuhan macam-macam. Nampak pakai sepengah pakaian tu sepengah orang Islam kita. Ada juga. Nah, fikiran ni dia jerat masuk dalam masyarakat kita kalau kita tak pakat jaga nyanyi lah. Nah, lebih-lebih lagi di hari ni kita duk tengok undang-undang baru dibenarkan. Nah, ganyo bebas. Saya petang ni duk tengok berita petang ni. Di Bakok mula ada tok meja di kaki lima jual ganyo secara terbuka. Gulung depan tu lalu dah. Lalu hari nak gulung di depan tu lalu, isak situ lalu dah. Ya setengah pihak tu setuju, setengah pihak pun tak setuju, banyak orang tak setuju. Orang ya sendiri atas ramah tak setuju. Dia gamar kata kalau dia buat lah ni musnah tu lebih berat, lebih bahaya. Kesan buruk tu lebih berat, lebih bahaya daripada benda baik. Ya ada hasrat ya kot. Betul. Dalam banyak-banyak ramai juga orang tak setuju. Bukan semua setuju. Ramai tak setuju. Ya gamar dah anak dia sikit lagi, generasi muda sikit lagi. Kalau duduk lah ni selera. Lalu kaki lima boleh jual beli tepung-tepung. Tak ada une-une juru duk kawal ya. Supaya lari nah ada tote prop tak ada, dia buka bebas dah kak. Mereka tak apa lagi. Tak ada lagi, bimbing-bimbing takut ada. Tak tukar lu. Ada sehari dua malam saya tengok ada orang duk sebut daun katong Dia kata masuk ke kerajaan tak benar jual. Duk nusuk-nusuk jual. Sekilo 200. Kau masa tak bebas dulu Kutik-kutik cari buah lagu ni. Nah, ladung di rumah bagi jual sekilo ni 200 kau. Sekarang ni apabila une-une bebas, banyak orang bakal duk menego, banyak orang bakal duk jual. Seguni 20 kod tak ada orang nak beli. Tak minat. Kau dulu kerja lari tak? Sulit, senyap. Nak beli tu payah. Harga mahal orang beli. Hari ni bila dia buka, dia potluck lah. Jadi bebas. Seguni 20 kod tak ada orang nak beli. Nah, kita bimbing takut bila ganyo jadi bebas seperti itu, nyanyo Nah, nyanyo awak kita, anak-anak kita juga sikit lagi siapa lagi dah. Awak kita juga mai kat tu. Anak-anak kita kena belik kat tu. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis. Kata Nabi, la tattabi'unna sanana min qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhdabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi SAW akan ikut, manusia ni akan ikut orang hidup di sebelum dia, sejekah demi sejekah, hasta demi sehasta, sehingga bila orang depan, orang belum pada dia tu terjun dalam lubang bewak, orang ikut belakang ni pun terjun juga. Tu siapa tahu tu orang dulu ni siapa dia? Sahabat tanya, adakah Yahudi dan Nasrani? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan fak tu?
Kita duduk depan dengan golongan musuh. Walaupun dia tak duduk depan kita, dia duduk jauh pada kita, tapi dia duduk serang melalui pemikiran. Duduk serang melalui cara mikir neokit, hatta mari melalui sosial media, hatta mari melalui udara. Tak ada duduk diri depan kita, cari kita tak jumpa. Kita cari dia tak jumpa, dia tak ada duduk depan kita. Tapi dia hatta bentuk pemikiran neokit, mari haupah mana mari serang masuk dalam masyarakat kita. Masuk dalam masyarakat kita, kita pun makan pemikiran itu. Rupa-rupanya pemikiran itu adalah buah hasil usaha orang Yahudi Nasrani untuk nak kena kita. Nabi kata, waktu tu masuk lubang bewak sekalipun, pengikut dia, belakang-belakang dia ni pun tuju sekali dengan dia juga. Sekarang ni siapa lagi masa tu? Duduk situ dah. Ikut orang buat gapo. Orang tebuk telinga dia. Orang laki-laki lah. Timur pesing gawe sama-sama jatuh, gawe sama-sama jatuh. Gawe sama-sama tina, gawe sama-sama tina ada. Nah, jadi satu budaya baru, lepas tu jadi gemar pula. Lepas tu masyarakat terima. Lepas tu pelik. Masyarakat terima boleh dengan benda-benda tu. Kalau kita tak pakat jaga, tak apa lagi kita nak harap Nah, bukan benda biasa lah. Nah, jenis yate suka sama yate, satu pesing, tina suka sama tina, satu pesing. Pelik-pelik rak zaman lah ni, akhir-akhir ni. Baik, jadi bila terkecet tadi ada sebut pasal cara mikir orang Yahudi, orang Nasrani, dia cuba nak putar belik orang-orang belakang ni, orang-orang supaya orang ikut cara dia ni. Nah, dia serai mari dalam banyak-banyak rupa. Pakaian pun dia mari, makanan pun dia mari, cara adat budaya istiadat hidup perharian pun dia serai juga. Politik, ekonomi dia serai juga. Serai semua. Nah, ada satu hadis Nabi SAW dalam Arba'in Nawawiyah, duduk di hadis yang ke-10. Berkenaan dengan jaga makanan lah. Sambil lawan ini. Seringnya mari secara kita tak nampak tengok. Benda-benda haram, kadang-kadang kita terlebat. Kita tak sedar kadang-kadang. Baik, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah itu baik. Tidak ia terima melainkan yang baik. Allah tak terima melainkan yang baik. Nah, dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian rasul. Benar yang Allah perintah kepada kita orang yang beragama Islam, orang yang beriman ni adalah suatu yang diperintah oleh para nabi. Perintah kepada para nabi. Gapo Tuhan suruh para nabi, Tuhan suruh gapo, Tuhan suruh samalah pada kita ni. Gambar apa yang Allah perintah kepada orang yang beriman, hak tu juga hak Tuhan perintah kepada para rasul. Baik, maka Allah Taala berfirman seperti yang disebut dalam hadis yang artinya, hei sekalian rasul, kata Allah, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan ia berfirman, hei sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kamu. Ni Allah perintah
orang yang beriman, hei orang yang beriman, makan kau, makan benda yang baik ah. Makan benda yang baik. Bukan ikut dia jumpa buh mulut belaka. Makan benda yang baik. Nanti kita akan tengok belah mana rupa baik ni. Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanan, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya, mengholorkan dua tangannya ke langit berdoa, hei Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimana kau akan diperintah, akan diperkenankan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita ni hamba dia, orang yang beriman kepadanya, buatlah benda-benda yang baik. Makan yang baik. Nah, di hari ni kita tak heran bila kaja benar we makan tu makan ni, kita tak heran, tak kira dak kata dia ni baik tak baik. Asalkan boleh makan roma tu. Allah dah. Tahu kat dalam mana keadaan dia, hukumnya tu. Kalau boleh jauhkanlah sampai orang kita pasal dia payah juga. Allah disebut di sini, Allah sesungguhnya Allah Taala itu baik. Allah baik. Allah tak terima sesuatu malaikat benda tu baik. Nah, Allah tak terima sesuatu malaikat benda tu juga baik. Allah perintah kepada kita orang yang beriman. Nah, seperti Allah perintah kepada sekalian Rasul. Baik, bab makan ni di hari ni, bila kita tengok, setengah kita tak perasan hasil mana duit yang kita boleh tu. Setengah kita tak perasan. Yang penting dapat duit. Roma tu, tak kira, tak cek, tak nilai tengok kata duit tu mari daripada mana. Nah, duit yang kita milik itu, duit itulah kita akan pergi belanja, beli makanan, beli minuman, beli apa saja, buah-buah kayu makanan, kita suap buh masuk dalam tubuh kita, bentuk daging darah tubuh kita. Kalaulah duit tu daripada benda hak halal, tak apalah. Tapi kalaulah duit tu daripada benda hak haram, dia akan bentuk daging darah kita ni. Nampak sihat, nampak gagah, tapi dia nak pergi beri keseju pada hidup kita ni tak tenang, serabut, keberkatan tak ada. Makan kenyal lah kau tu. Nah, walaupun duit dia halal, duit tu haram, beli makanan buh dalam mulut suap, kenyal lah kau, tapi dia pergi beri keseju mana? Malah buat ibadat, semangat mengaji tak ada, malah nak belajar. Dia pergi beri keseju kau tu, goyak bab agama tak berapa nak dengar. Nah, buat dosa tak rasa salah. Dia nak pergi beri kesan pada kehidupan kita tu. Nah, sehat-sehatlah. Makan ni, makan ni juga tak. Buh masuk dalam mulut, kenyal tak? Kenyal. Sehat tak? Sehat. Gagah tak? Gagah. Nampak sekurang tak ada salah ke apa. Tapi tak, benarnya makan ni yang haram dia pergi buat kehidupan kita tu tak tenang. Keberkatan tak ada. Balah dalam keluarga. Duk tak biasa cukup, hati gobar tak tenang. Ya, itu antara kesan dia. Tapi kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Kita tak perasan, kita tak skor kata, oh, dia ada hubung kait dengan makan ni. Benarnya dia ada hubung kait. Dia ada hubung kait. Lalu tu kita ni diperintah supaya makan ni ke apa ni kena jagalah. Lebih-lebih lagi di hari ni kita semua ni nak lari tak lepas daripada riba. Belik cik. Tak say pun belik. Nampak tak? Sebut kata buka ya banci tanakan di bank, di tanakan, spare duit aruh dalam itu tu. Nah, ni bulan sekali adalah ya panpun duit kita. Kita tak ada nak nego apa ni, kalau kita gitu petak tempat dia kan. Nah, dia panpun apa semua ya hantar masuk kita, dia panggil dok biar duit anak. Tak say dia benarnya pun, tapi dia beri kita. Nah, setengah orang tak amati, tak peduli hal tu, amal keramat dia duk campur dengan duit tu, kita pun duk ambil tu baik. Duk guna kadang-kadang. Tak tahu.
Banyak mana lah duit. Kalau setengah orang duk sipir kapal 200,000 banyak tu. Duit kita 200,000 duk sipir dalam bank. Ni bulan sekali ya hantar duit dok biar masuk. Hantar masuk. Capur mari tak tahu mana. Jadi tugas kita hari ni zaman kita sekarang ni kena amati lah sikit pasal duit ni. Nah, bila duit kita sipir taruh dalam bank, dalam tanakan, siapa masuk. Lalu ni yang kita ada app iBank internet. Puang dengan internet tu, dia hantar khawar masuk kata ada tanakan ni ada dok biar sekian. Dia ringan duit kita. Nah, jadi kita kena tanggungjawab buat tubik duit tu. Waktu tubik duit tu kita mana? Nak kita mana duit tu? Payah juga nak kita tahu mana. Tak ada payah. Payah juga dah. Duit tu duit haram. Bukan milik kita. Nak kita tahu mana? Nak kita buat apa? Lepas tu kalau sekolah hak kita seorang, milik hak kita seorang. Cukup ni bulan dia ringan mari kata duit dok biar kita ada 2 kok sama. Nak buat jamin ke mana 2 kok sama? Nak buat getok lah mana 2 kok sama? Terpaksa kita kena ada tempat beripung duit tu. Gawan tak? Terpaksa kita kena ada tempat beripung duit tu supaya duit tu kita guna untuk kepentingan masyarakat yang lebih awam, lebih umum. Bukan peribadi kerana bukan milik kita. Nah, jadi serah kepada pihak berkuasa untuk kena usaha buat lah benda ni. Nah, kerana kita semua yang terlibat dengan duit ni, tak nanti duit reba saja. Setengah orang main 3 ekor. Bo beli bo. Petang ni tengok berita ni. Orang share sendiri. Hak duk main bo dia tak tahu kata banyak mana duit rakyat dia hak habis untuk beli bo tu. Tak dia naik akal. Saya tengok ni berita Channel 31 petang macam mana. Duit hak beli habis belanja untuk beli bo ni setahun ni duit hak orang pakai duk beli ni setahun boleh 250,000 juta duit hak orang pakai beli tu loteri banyak 250,000 duit hak orang dia pakai dak beli tu khabar ke dak beli aku beli tu caput semua 250,000 juta kira atas juta, lepas tu 250,000 ni kali pula 250,000 juta. Allah, banyak duit. Lepas tu dia buat kajian pula. Kuampen paidai orang beli loteri tu nak kena 1.4%. Oh, jauh. Kuampen paidai kemungkinan nak kena 1.4%. Kita pun pelik juga apa budaya dia yang mudah percaya. Fuak ni tengok penama dia pukul dia akal bi. Tu. Wiskat dia jadilah. Wiskat fuak demo dia. Kita tak sedut main pasal tu. Nah, bimai takut. Fuak kita juga kita beli tu. Haram tu duit tu. Haram duit tu. Nah, jadi duit haram ni duit yang tak patuh syariah ni. Jangan tengok kata reba saja. Duit tu punya lah kat duit kata kekor tu. Dia termasuk ada duit haram juga. Dan bila duit haram ni kita belanja dia, guna dia, beli beras, beli ulang, beli sayur, beli buah, beli apa, tibik sekokor kelik, boh dalam peti, boh dalam tujeng, pakat duk ambil waktu makan, masuk dalam tubuh kita, jadi daging darah kita, bentuk tubuh jasad daripada sumber hasil harta kita tu daripada benda haram.
bentuk badan kita. Payah-payah pelik mengajar tak masuk perut. Ajak pergi ngaji malah nak ngaji. Yawi kesal kot tu. Gagah buat ni gagah. Tapi ya wak wi malah tak ada semangat, jauh pada agama macam-macam. Keberkatan tak ada, duduk dalam rumah haru-haru balah semua. Duduk tak tenang sekabu. Ya wi kesal kot tu. Nah, lalu tu kata Nabi dalam hadis tadi, Allah terima benda yang baik. Allah baik. Allah terima benda yang baik. Allah terima benda yang baik. Nah, ada setengah orang dia kena dia buatlah majlis syukur. Dia buat majlis syukur. Dia kena 200,000. Dia buat majlis syukur, dia ambil 100,000, hubung jamek, hubung rumah dia, hubung raya dapur rumah dia. 100,000 lagi ni dia buat kebajikan, panggil orang mari makan pulut deriya di rumah. Nampak tu rupa molek, nampak tu belanja orang. Nah, kata Nabi, Allah terima benda hak baik. Allah terima benda hak baik. Mu nak sedekah ke, nak buat gapo ke, mesti hasilnya duit tu mari jalan yang baik. Mari jalan yang baik. Nah, jaga-jagalah pasal makanan ni kadang-kadang kita makna, kita main-main, kita tak peduli apa nak jadi ikut dia. Yang penting aku kenyang. Tu lah. Yang penting aku milik, yang penting aku kenyang. Apa nak jadi ikut dia. Harta ni hak aku, duk tangan aku, milik aku dah hak aku. Dalam mana pun hak aku. Apa nak jadi ikut dia. Oh, tak boleh lah kita agama Islam ni kena jaga sikit lah. Kerana kita ngaji dah minggu lepas, ingat tak? Kata Nabi, kaki anak ada takkan bergerak di hari kiamat setelah mana ditanya 5 soalan. Ingat tak kita ngaji minggu depan? Masa kita ngaji dulu, ingat kita masa budak-budak kita ngaji tadika, ngaji sekolah syekh dulu lah. Ngaji sampai masa ada peksa, ada sok, ada masa peksa. Masa peksa tu serabutnya kita sebab kita tak tahu kata nak pergi jawab ke apa. Soalan kru tak royak, ustaz tak royak, cikgu tak royak, kita pun serabut. Aku nak pergi buat peksa boleh kedak ni kerana tak tahu soalan nak tanya ke apa. Serabut tak? Serabut. Tapi hadis hak kita ngaji minggu lepas, Nabi kata anak Aden ni kaki dia takkan bergerak selagi mana tak ditanya 5 soalan. Soalannya Nabi goyak soalan, calai kamta, suruh kita cedek siap-siap jawab takut-takut hari tu bila ditanya kita tak ada jawab nak jawab oleh 5 soalan. Gapo dia? Satu, umur hak tu hewi tu kita guna gapo dia. Selama umur kita ni kita buat gapo hati. Ada lagi jawab ni? Kena ada. Jawab ni yang umur yang tu hewi ni kita guna gapo? Ada lagi jawab tak ada kena cari. Masa muda kita dulu, Allah beri masa muda kita guna untuk gapo? Masa muda. Kemudian harta milik kita boleh jalan mana? Sakut dengan hadis ni kita ngaji ni. Harta milik kita, hak kita duk milik tu, hak kita ada, kita boleh beli mutu, boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh beli apa tu. Mari jalan mana? Halal ke haram? Jelas ke tak duit tu? Allah tanya, duit ni mumik mari daripada mana? Kemudian duit hak mu ada, hak mu milik tu, mu belanja untuk apa? Tanya dia lah. Dan yang kelima, ilmu yang mu duk belajar tu mu beramal ke tak? 5 soalan ni yang Nabi sebut. Soalnya Nabi nak tunjuk kepada kita, mu hidup ni mu cari belah-belah lah jawab apa 5 perkara ni supaya bila ditanya esok mu boleh jawab. Nah, kita kena kira. Dan dia ada hubung kait sini. Makanan, kalau makanan tu haram, makanan tu haram. Nabi sebut di bawah, ada seorang lelaki musafir jauh. Musafir jauh dia, orang musafir ni antara doa dia mustajab. Orang musafir dalam perjalanan. Nah, orang lelaki ni dia musafir jauh, tubuh dia penuh dengan debu.
Dia akak langit tinggi berdoa dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi sebut. Nampak tak? Pada adanya doa dia tu ditimulah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dia apa yang minta, Allah berilah. Tapi kata Nabi, dalam keadaan dia berdoa tu, makanan yang dia buh dalam tubuh dia tu daripada makanan yang haram. Minumnya yang dia minum tu minum yang haram. Ni zamilan ini. Awak tak nak ketong, nak ganyo apa semua ni. Buh dalam tubuh dia ni daripada benda hak haram. Hasilnya duit hak beli tu, duit reba, duit nego berjudi contoh. Curi dan sebagainya. Haram duit tu. Beli makan nebuh dalam tubuh. Berdoa. Kata Nabi, Tuhan nak terima korang no doa tu. Dia duk minta berdoa dalam keadaan makannya dia yang makan benda haram. Minumnya hak dia buh dalam tubuh dia tu haram. Pakaian hak dia pakai tubuh dia tu daripada pakaian yang haram. Suap makannya dalam mulut dia tu daripada benda yang haram. Dia berdoa pada Allah. Nabi kata Allah nak terima korang no doa dia. Nah, salah satunya benda yang sekat doa kita pada Allah, doa kita tu Allah tak ui. Allah tak beri doa hajat kita, salah satunya daripada makanan yang haram. Lalu tu kita kena amatilah bab makanan ni. Nah, kemudian saya nak sebut sikit di sini berkenaan dengan cara kita menguruh harta benda baik. Bagi saya lah, saya show lah sebagai pengusyurah lah. Kadang-kadang kita oleh kampung ni, kita ada duit hak tak patuh syariah, duit haram. Pak kita tak nak pergi tahu mana. Kita tak nak pergi tahu mana. Tak nak pergi sipai mana, nak pergi buat gapo. Nah, payah sikit lah. 2 kok sama. Nampak yang sikit. Tapi dia macam ni. Baju kita, nah, kita gambar benda-benda. Baju kita selah ni, bawah hujung kaki ni kena sikit tahi air. Duk tepek di hujung kain bawah ni. Duk tepek sikit lah. Semaya kita sah tak? Sah tak semaya kita? Tak sah. Apa kalau kita basuh? Kalau boleh nak cuci lah kan tak? Pakaian kita kalau nak cuci lah, walaupun sikit tu pun dia kira kata najis. Tempat lain banyak lagi hak suci. Tubuh kita ni banyak lagi tempat suci, tapi dia kena sikit lah. Sikit tu dia buat cemah hak lain. Dia buat hak lain tu nampak kata cemah. Nah, duit yang kita simpan dalam bank, kita tak ada biasa waktu duit reba tu. Kadang-kadang dia buat hak lain pun jadi cemah juga. Nah, jadi kita kena amati, jagalah bila satu masa, bila cukup ni bulan sekarang ni bulan Mituna, akhir bulan Mituna, you nak kolek ke tanakan ni, you nak ceng dok biar setiap orang ni banyak mana masuk. Lepas tu tanwa so lagi supaya kita peduli buat duit tu kita di mana-mana badai. Mungkin kita tak tahu nak buat mana, kita mesyuarat buat satu tabung, satu bekas duit untuk buh duit hak haram ni. Lepas tu kira lah untuk kegunaan masyarakat awam, buat bagi lubai batah, lokai air sumat negara, jamai ni wokah dan sebagainya, kegunaan baik. Soal lagi yang kita duk perhati tengok, nah kadang-kadang pengurusan duit awam tu kita tak mengamati. Nah, banyak yang kita duk dengar bagi setengah-setengah beri hancatkan ongkor ni jadi gagal, belum leo. Salah satunya punca mari daripada pengurusan duit yang tak jelas. Nah, duit ni kau sikit-sikit tu pasal tak apa. Mau pegang sikit, mau pegang. Lama bila jumlah duit naik jadi banyak, dia kelabu mata. Ya, boleh jadi dia akan cari jalan aku ni boleh pakai cara mana kata. Lepas tu dia mula duit tak jelas, tak nampak, tak apa gini. Jadi amanah tanggungjawab dalam kita urus duit awam ni pentinglah bagi kita. Amanah tu penting. Nah, kena ingatlah amanah itu penting. Kata Nabi, setiap kamu ada amanah, ada tugas, ada tanggungjawab.
Dan tugas tanggungjawab itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ada tanggungjawab, ada amanah. Bila orang beri amanah tugas kepada kita untuk cara ha tengah contoh. Nah, maka kita kena cara penuh dengan amanah. Nah, sebab kita tengok di tempat-tempat lain tu, salah satu sebab sehingga pecah orang di kampung. Punca mari daripada duit. Nah, sebab itu di hari ini salah satu benda yang kita boleh buat lah, kita boleh buat antaranya jenis pesing lapur, goyak, ciceng, lelak ya dah. Nah, setengah orang dia tak tahu maklumat bagaimana perkembangan pasal duit. Nah, lebih-lebih lagi duit hak awam lah. Nah, jadi benda ni juga salah satunya. Dan kita tengok dari sejarah sirah baik di masa pemerintahan kerajaan Umawi. Nah, bab Baitul Mal salah satunya punca daripada jatuh kerajaan pasal duit tengah. Salah satunya. Dia ada banyak kara lagi yang buat kerajaan itu hancur. Tapi salah satunya kerajaan Umawi masa lepas pada Khulafa' Rasyidin tu jadi gemilang star, hebat star, tapi lama-kelamaan jadi hancur. Salah satunya pasal pengurusan duit Baitul Mal. Nah, amanah dalam kita mengurus ni penting. Baik. Itulah yang kita sepatah lalu tengok berkenaan dengan beberapa perkara. Nah, dalam kita jaga amanah ni ada beberapa perkara yang kita kena buat. Satunya, bila orang wi tugas kita, ikutlah tugas gapo. Ikut tugas gapo orang wi kita, cara sejik ko, buat kebersihan ko, cara cuci ame ko, cara jaga api sejik ko. Ikut tugas gapo. Bila orang wi jaga baik-baik pak perkara. Nah, parak nanti amanah bila orang wi kita kena jaga baik-baik pak perkara. Yang pertama apa? Mengetahui kerja tugas kita. Bila orang wi kita kena tahulah kata ini dia tugas kita. Orang wi orang mau parak nanti, kita kena tahu kata hak ni adalah tugasku. Lek orang beri payah nak royak jugalah ngai buat wi tengah mulut saja tu tak tengah tak leh. Nah, gano seorang bebas subuh tak bunyi. Duk mikir seorang nama. Apa bebas subuh tak bunyi? Kita tanya tak email tahu aku widah suruh yang bed dah sak. Ni tanya tu yang bed. Dak tak payah royak gapo ni. Jadi orang beri amanah, orang terima amanah kena sejalan, kena faham, kena sepakat, kena terima lah. Nampak tak? Orang wi tugas kita suruh cara sejik, suruh basuh yang ambil sejik. Contoh, kita orang terima amanah, ya amal sanggup, amal nak buat. Mengetahui tugas dia tu. Nah, ikutlah bab gapo pun, cara Baitul Mal, cara harta tengah. Orang wi kita tak cara sedar molek kata kerja kita, tugas kita, cara hani. Wi tahu satu. Yang kedua, bila orang wi tugas amanah kepada kita, buat dia dengan sempurna, jangan duk lepa wi kok orang. Yang kedua, ikut benda gapo yang orang wi pada kita dalam keluarga pun support. Tapi lama-lama sekali buat gana kadang-kadang kita uzur, kita sakit, kita demam tu apa ni boleh lah. Tapi bila amanah itu kita duk pegang dia dengan sempurna, cuba usaha wi kerja itu sudah dengan kita. Jangan duk lepa wi kok orang. Setengah orang dia diberi amanah, parak ngan tu duk pada dia tapi dia lepa wi kok orang. Orang wi dia lepa kok orang apa panggil tak padu tak apa. Tak ada ความรับผิดชอบ dalam diri dia. Nah, bab amanah ni penting. Nombor dua apa? Bila orang wi tugas dia kena buat tugas dia tu wi sempurna, wi jadi baik, jangan wi kok orang. Jangan wi orang menyusah dalam hak kerja kita. Nah, dalam keluarga contoh, laki bini ada anak, dia bagi tugas. Ada setengah keluarga dia bagi tugas, dia buat tarang.
Siapa-siapa hari Senin, hari Selasa ni kakak hak sulung. Hari Rabu kami hak tengah. Jumaat Sabtu hak bosu. Ya buat tarang, tepek dinding. Jadi pusing jadual buat dia dalam keluarga. Nak latih supaya lahir orang yang beramanah. Rapi cak dalam diri dia. Suami dia, kerja dia, tugas dia adalah beli barang luar rumah. Isteri dia, tugas kerja dia masak buat makan masak ke dapur, keluarga dia. Kerja ni bila kita sepakat setuju molek, lepas tu pakat-pakat jaga amanah dalam kerja kita. Pergi mana-mana pun, buat beli apa pun, dia akan duduk dalam kerap sama-sama. Nah, baik, kemudian yang ketiga, bila orang beri tugas ke kita, kita kena usaha tunjuk kesungguhan dalam kerja kita. Orang mak parak kita suruh pergi beli barang, nak buat masak ke jamu ke, ada janji nak buat bawah kampung kita, nak buat masak gula kambing contoh. Orang beri kita kerja ilmu cari kayu api. Bersungguh lah. Bukan kata ikut dia ambil kayu basah, tak ambil mana kayu api tak ada. Teh kayu hak basah-basah mari pun. Yang tanya mana kayu api? Tu ada, kita tengok basah aja. Cari juga tapi nampak tak sungguhan. Nah, salah satu kita cuai, kita main-main dengan amanah. Nah, dan yang keempat, menjauhi daripada perbuatan yang mengkhianatkan amanah. Nah, benda-benda yang buat kita ni cemar, hilang amanah, jauhilah. Benda ni ya kita kena jaga. Nah, ikutlah harga apa pun supaya kita nak menjadi satu ongkon baik dalam keluarga, dalam masjid, dalam masyarakat, mana-mana tempat, supaya kita nak lahir kekuatan dalam kesatuan. Kuam kemkeng dalam ongkon kita tu, dia kena ada amanah. Nah, lebih-lebih lagi bab duit dan sebagainya. Nah, di hari ni yalah kita nak lafi tak boleh, kadang-kadang jumlah duit setengah tepat dia panggil apa dia panggil sipel taruh jumlah duit tak terbuka. Zaman ni kita kadang-kadang kita nak tahu jumlah apa kan, nak tahu jumlah apa tu, nak tahu jumlah apa ni berkemengeng kan, duit di mana tak apa ramai ongkon politik apa gini kan. Zaman belakang-belakang ni dia kena ngikut tu. Banyak kadang-kadang ongkon hak kerja untuk pungut derma contoh. Kita orang hak hantar duit hak wiji, kita nak tahu juga kata duit tu gimana nak kan. Kita nak tahu tak? Nak tahu kan? Contohnya ada seorang minta nak buat derma, buat rumah orang pakai miskin contoh. Mai minta kita. Kita nak wi dak? Wasa nak wi. Bila kita wi, wasa nak tahu ya kata dia mau pergi buat gawa. Kamara, wasa nak tahu ya kata dia mau pergi buat gawa. Kalau dia mau tak tunjuk hasil dia duit ni gimana, kita orang beri pun rasa orang ambil duit pergi buat apa pergi buat semua kedah, pergi guna untuk gawa. Rasa banyak soalan yang timbul mari. Maka nah, tak dapat tidak terbuka data. Nah,เปิดเผยข้อมูล zaman kita sekarang ini, akhir-akhir kita ini sangat penting dalam masyarakat. Nah, supaya orang boleh tengok perkembangan bagaimana mata duit tu. Nah, semua ini kita dah kacau pasal amanah, nak jauh selamat daripada benda-benda yang haram. Sebagaimana Nabi sebut tadi, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tak terima melainkan benda yang baik. Orang yang makan benda yang haram, orang yang makan benda yang haram, minum yang haram, pakai pakaian yang haram, minta doa pada Allah, doa dia ni payah Allah nak beri. Nah, doa dia ni sakut, doa dia ni sekat, kerana daripada benda-benda yang haram. Nah, lalu tu tanggungjawab kita kena halusilah bab rezeki, bab harta benda, bab duit ni, nah, supaya kita tak buh makanan yang haram dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ni ada satu anggota. Nabi sebut dalam hadis, ada satu anggota, apabila anggota itu baik, baiklah semuanya. Apabila anggota itu jadi buruk, jadi jahat, maka jahatlah semuanya. Apa anggota tu? Siapa boleh jawab? Hati. Nabi kata hati dalam tubuh kita ni ada seketul.
Nah, dalam tubuh kita ni ada ketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rusak, rusaklah sekaliannya. Dalam tubuh kita ni ada ketul daging. Kata Nabi, daging tu ketul daging tu kalau baik, baiklah semua badan kita. Kalau rusak, rusak semualah badan kita. Penama ketul daging tu, ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Nah, jadi kalau kita pergi beli apa saja makanan boh masuk dalam tubuh kita, darah daging darah pergi ke hati. Jadi hati kotor, hati cuma bila Allah Taala. Kita boh makanan yang haram, daging, jadi daging darah kita macam naik ke mata kita juga. Ya, salah satu anggota badan lain, hati cuma, mata juga cuma, telinga juga cuma, anggota tangan anggota lain pun juga cuma. Sebab itu, nah kita nak jaga supaya semua anggota kita ni adalah anggota yang baik, mula daripada hati kita. Dan salah satunya nak jaga hati kita menjadi hati yang baik adalah jaga makanan, jaga jauhi daripada benda-benda yang haram. Banyaklah para sahabat bab makanan ni jagalah amati. Jaga amati. Nah, tanya dulu. Nak makan nak apa tanya dulu. Bagi zaman lah ni kita pergi sewing tu serium nah. Dari sewing serium nah. Kita bawa anak pergi, Allah serium. Yo habis banyak tu tak apa. Sokau yo make kot dah tak. Tak apa gitu. Hak kita bimbingnya. Kalau kita perhati tengok, dia tak bagi tak ada duduk bagi molek mana tak jadi capu kau habis ya. Dekat-dekat. Oh ni cerak haram, babi cerak. Kita ngam kene halal. Dekat-dekat dia tak. Kita kadang-kadang jemput ambil tu, biasa cerak kita biasa ambil hak ni halal biasanya. Jatuh hari tu orang lain yang ambil, dia tak getak pak tulah. Dia ambil contohnya burger babi lah. Dia ambil tempat lain, dia tak getak tempat hak yang ambil. Dia getak di tempat hak makan ni hak halal ni. Kita pun ada ambil orang. Aku rasa ambil sini dulu halal. Ambil lagi. Tengok, haram ni. Loan ini mudah menang. Nah, kalau anak-anak kita kok masuk sewing kok ada kerja apa? Raya ramah dia. Nah, beli barang-barang tu kita orang tua kena jaga turut tengok kata makanan yang dia pilih tu. Nah, tahu mana halal ataupun haram. Nah, supaya kita jaga anak-anak kita, jaga hati dia, jaga makanan ni untuk nak bentuk tubuh badan dia tu tubuh badan yang baik. Dan bila kita goyak ke apa ni, dia mudah dengar, cahaya dengar kita dan juga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan ni kalau kita tak pilih makan, dia boleh buat kita ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu alam, itulah yang kita ngaji malam ni berkenaan dengan pasal makan ni, pasal duit haram. Nah, lepas tu pasal pengurusan harta-harta awam ni kena jaga baik-baik. Nah, mudah-mudahan yang kita ngaji malam ni dapat beri faedah bersama kita dan kita semua muhasabah baik diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah redha kepada kita insya-Allah. Nah, saya akhiri dengan paling mulia billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.